Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan tengok topik baru iaitu ketaksamaan linear. Okey, apakah yang akan kita belajar pada video kali ini? Okey, yang pertama kita akan membandingkan nilai nombor, kemudian kita nak memerihalkan ketaksamaan dan seterusnya kita nak menerbitkan ketaksamaan algebra. Okey, manakala yang kedua, kita nak membuat generalisasi tentang ketaksamaan. Kita nak tengok sifat akas, transitif, songsangan dan juga penambahan dan pendaraban. Lagi satu tertinggal ni, penolakan, pembahagian semua kan. Kita nak tengok apakah kesan operasi-operasi tersebut terhadap ketaksamaan. Okey, apakah ketaksamaan? Okey, seterusnya kita tengok soalan buku teks awak, muka surat 157, soalan mahir diri 7.1. Okey, soalan yang pertama, dia suruh isikan tempat kosong ataupun kotak ni dengan simbol. Okey, ni tengok cikgu dah cakap tadi, kalau nak ingat dia, kita akan letak garis kat depan. So, kalau garis kat depan jadi huruf B, jadi lebih besar lah. Ataupun kalau macam ni, kalau kita letak baris kat depan, garisan kat depan dia dah jadi huruf K. So, ni simbol lebih kecil. Okey, supaya setiap pernyataan berikut menjadi benar. Okey, so kita tengok A. Okey, A negatif 5 kuasa 2. Okey, so kalau negatif 5 kuasa 2, kalau kita tekan kalkulator, kita selesaikan dulu, dia 25. Okey, kat belakang pula negatif 6 kuasa 2. So kalau kuasa 2, 36. So 25 dengan 36. Kita tahu 25 lebih kecil daripada. So letakkan simbol 25 lebih kecil. Dia jadi huruf K lah. Kena jadi huruf K kan. Okey. So untuk B 0.1 tak ada masalah sebab dia dah satu nombor perpuluhan. Okey. Ini punca kuasa 3 0.008. Okey, selesaikan dulu dengan menggunakan kalkulator awak. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.2. Okey, so sekarang kita nak bandingkan 0.1 dengan 0.2. So kalau 0.1 dengan 0.2, 0.1 lebih kecil. Okey, lebih kecil daripada 0.2. So kita akan letakkan simbol lebih kecil. Okey, kalau tengok C, soalan C, 6 tambah X, 8 tambah X. Okey, so ni dalam bentuk dalam bentuk ungkapan kan?
Jadi kita bandingkan bahagian depan dengan belakang ni, cikgu akan bulatkan yang sama. So yang sama tu kita tutup mata, tak payah pandang. So kita ada nombor 6 dengan nombor 8. 6 dengan 8, 6 lebih kecil daripada 8 kan? X tu yang cikgu bulatkan tu tutup mata, buat-buat tak nampak. So 6 dengan 8 lebih kecil, letakkan simbol lebih kecil. Okey. Soalan D. M tambah 3 dengan M. Okey, so bulatkan yang sama depan dengan belakang. So kat depan ada M, kat belakang pun ada M. So kat sini ada tambah 3, kat belakang ni tak ada apa-apa, maksudnya kosong lah. So kita nak bandingkan antara 3 dengan kosong. So 3 lebih besar daripada kosong. So letakkan simbol lebih besar kat sini. Okey, soalan E. 10 tolak K, 8 tolak K. Okey, so macam mana nak bandingkan? Okey, kita tengok dulu depan dengan belakang, tengok apa yang sama. Yang sama ialah negatif K, belakang pun negatif K. Jadi kita tak perlu bandingkan iaitu, kita bandingkan 10 dengan 8. 10 lebih besar daripada 8. Okey, soalan F. 2x tambah 5 dengan 2x tolak 5. Okey, so kita tengok dulu apakah yang sama antara ungkapan yang kat depan dengan ungkapan yang kat belakang, iaitu 2x. Jadi tak perlu bandingkan 2x. Kita hanya bandingkan positif 5 dengan negatif 5. So, positif 5 lebih besar daripada negatif 5. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, ada X dengan Y. Berdasarkan garis nombor di atas, perihalkan hubungan antara X dan Y dalam bentuk ketaksamaan dengan menggunakan perkataan lebih besar daripada. Okey, so lebih besar daripada siapa lebih besar? X lebih besar ke Y lebih besar? So topik ni, garis nombor dah belajar dalam subtopik yang pertama, iaitu integer. Okey, so kat bahagian nombor yang berada kat depan ni lebih besar. So Y lebih besar daripada X. So cikgu tukarkan dalam bentuk ungkapan. Betul lah, dalam bentuk ungkapan Y lebih besar daripada X. Okey. B. Seterusnya, terbitkan ketaksamaan algebra. Terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan ini. So, cikgu tukar je lebih besar daripada ni kepada bentuk simbol, iaitu Y lebih besar daripada X. Okey. Seterusnya kita nak mewakilkan ketaksamaan dengan menggunakan garis nombor. Okey, macam mana nak wakilkan ketaksamaan menggunakan garis nombor? Okey, contohlah. Ni ada 4 jenis. Ada 4 jenis ketaksamaan. So, kita nak bezakan. Apa beza simbol-simbol ni? Kalau tadi yang pertama ni, X lebih kecil daripada 4. Yang ini X lebih besar daripada 4. Okey, tadi cikgu dah terangkan yang ni. Okey, so kita tengok bahagian yang pertama dengan yang kedua ni macam mana kita nak wakilkan dalam bentuk garis nombor. Okey, so cikgu wakilkan dulu. Ada 4 kat sini. So cikgu buatlah anak panah. Okey, ni adalah garis nombor yang dah belajar dalam bab 1. Okey, so 4 kat sini, kat tengah-tengah lah sebab ada 4 kan. So 4 berada kat tengah-tengah. 4, 5, 6. So kalau ke belakang dia semakin berkurang. 3, 2. Makin ke belakang nilai dia semakin kecil. Alright. Okey, so X lebih kecil kan, dia lebih kecil kan. Ada bila buat garisan jadi huruf K. Jadi lebih kecil lah. Okey, so ada 4, cikgu buat bulatan dekat 4. Lebih kecil bermaksud dia ke belakang. Lebih kecil bermaksud ke belakang, bermaksud okey, X sama dengan 4 ni tak termasuk sebab dia bulat warna putih kan. Dia tak termasuk. So jawapan dia akan start dengan 3. So start dengan 3, 2. Okey, lepas sebelum 2 ada 1. Selepas 1 ni kita boleh buat 3 titik bertindih. 3 titik bertindih ni bermaksud seterusnya. Jadi 4 tak termasuk. Okey, kalau X lebih besar daripada 4, okay, sama juga cikgu buatkan satu garis nombor. Okey, 4 kat tengah, 5, 6, 3, 2. Okey, kemudian okey, lebih besar kan jadi huruf B. So cikgu bulatkan dulu dekat 4, atas 4. Lebih besar bermaksud ke depan lah.
4, 5, 6. Okey, tapi dekat 4 ni, bulatan ni adalah berwarna putih. Tak ada color. Tak ada color bermaksud 4 tidak termasuk. Jadi jawapan kita akan start dengan X sama dengan 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey, so sekarang kita bandingkan pula dengan yang bawah ni. Okey, beza yang atas ni dengan yang bawah. Kat bawah ni, soalan yang bawah ni ada tanda satu garisan lurus kat bawah dia. Okey, ni kalau kita baca, X lebih kecil atau sama dengan 4. X lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, sama je garis nombor yang cikgu buat. Cikgu bulatkan. Okey, ni jadi lebih kecil kan. Cikgu bulatkan dekat 4. Beza ya, tengok. Kalau yang atas tadi, dia tak ada tanda sama dengan. So, bulatan tu berwarna putih, jernih. Tapi kalau yang kat bahagian bawah, dia ada tanda sama dengan. Jadi bulatan tersebut mesti dihitamkan. Okey, lebih kecil bermaksud garis nombor tu bergerak ke belakang lah jawapan dia. Okey, so pilihan jawapan dia pun berbeza dengan yang atas. Kalau tadi yang atas, 4 ni tak termasuk. Okey, tapi yang bahagian bawah, 4 ni bulatan dia gelap. Gelap ni maksudnya termasuk. So, jawapan dia start dengan 4, 3, 2 dan seterusnya. Okay, itu beza yang ada tanda sama dengan tak ada sama dengan. Okay, sebab ini ialah X kurang daripada 4. Okay, tapi kalau yang bawah ni X kurang atau sama dengan 4. Okay, sama juga yang dengan soalan yang terakhir ni. Kalau tadi X lebih besar daripada 4. Yang ini X lebih besar atau sama dengan 4. Jadi kalau ada tanda sama dengan ni, okay, mesti buat bulatan tersebut digelapkan. Dihitamkan. Lebih besar ke hadapan lah. Okay, jadi kalau bulatan tu dibesarkan, maksudnya 4 itu adalah termasuk. So, dia start dengan nombor 4, 5 dan 6. Tu beza dia. Bulatan putih dengan bulatan hitam ni adalah menunjukkan dia nilai tersebut termasuk dalam ketaksamaan tu. Okey, so jom kita tengok soalan mahir diri 7.1, soalan 4. Soalan ni sama macam soalan buku kerja, muka surat 68, soalan 1. Okey, soalan 4A, wakilkan ketaksamaan berikut pada garis nombor. Okey, so kalau cikgu buat garis nombor, dia 3 kan? X lebih kecil atau sama dengan 3. Okey, so dekat 3, tengah-tengah. So, cikgu teruskan 4, 5 dan sebelum dia 2, 1. Okey, so lebih kecil. Ada tanda sama dengan tak? Tak ada kan? So, bulatan dia bulatan putih dekat 3. Okey, so kalau cikgu buat tanda ni lebih besar kan? Lebih besar, so ke depan. Okey, so itu adalah jawapan dia lah. Jadi kalau kita senaraikan jawapan dia ialah X sama dengan, kita akan start dengan 4 dan 5. 3 tak termasuk. Okey, untuk soalan B, X lebih kecil daripada 15. Okey, so 15, 16, 17. Okey, cikgu pilih dua nombor sebelum dia ialah 13 dan 14. Okey, so tak ada tanda sama dengan. So, bulatan dekat 15 ni adalah putih jernih. Ni lebih kecil kan? Lebih kecil maksudnya ke belakang. Okey, C. Soalan C. X lebih besar atau sama dengan negatif 19. Okey, so negatif 19. Okey, ingat nombor dia ialah negatif 19, negatif 18, negatif 17. Dia ke depan kan? Okey, so ke belakang negatif 20, negatif 21. Ingat balik soalan macam mana nak buat garis nombor untuk nombor negatif. Sebab dia kita start dengan kosong. Kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi semakin ke belakang, okay, negatif tu makin bertambah. Tapi nilai dia semakin kecil. Okey, so tengok kat sini dekat negatif 19 ada tanda sama dengan. So, bulatan dia adalah gelap. Dan lebih besar maksudnya ke hadapan. Okey, untuk soalan D, okey, awak tengok kat sini soalan dia X ni duduk kat belakang. Jadi agak susah cikgu tukarkan. So, awak nampak muncung dia berada dekat X. So, kalau cikgu tukarkan pun muncung dia ni pun mesti menghadap X.
Walaupun cikgu tukarkan X ni ke hadapan, tapi bentuk dia mesti sama lah. Ni tengok muncung dekat X, so ni pun muncung dekat X. Ni mulut dekat negatif 5, ni pun mulut dekat negatif 5. Cikgu tukarkan, jadi ketaksamaan ni pun mesti disongsangkan. Okay, so kalau cikgu buat satu garis lurus, so negatif 5 kat sini, negatif 4, negatif 3, semakin ke belakang, negatif 6, negatif 7, ada tanda sama dengan. Jadi bulat dia adalah hitam dan lebih kecil, maksudnya ke belakang. Okey, soalan E, Y lebih kecil atau sama dengan 8.3. Okey, so cikgu buat garis nombor dia dulu, 8.3, 8.4, 8.5. Manakala nombor sebelum dia 8.2 dan 8.1. Okey, kalau tengok kat sini ada tanda sama dengan dekat 8.3 ni, so mesti bulatan dia gelap, dihitamkan. Ni kalau kita buat simbol dia jadi huruf K. K maksudnya lebih kecil, lebih kurang. Jadi anak panah menuju ke belakang. Okey, untuk soalan F. P lebih besar atau sama dengan negatif 5.7. Okey, negatif 5.7 kat tengah-tengah. Okey, garis nombor dia negatif 5.7, negatif 5.6, negatif 5.5. Okey, dua nombor sebelum dia negatif 5.8, negatif 5.9. Ingat yang negatif ni dia agak keliru sikit kalau awak tak biasa. Okey, so tanda kat sini ada tanda sama dengan, jadi mesti bulat hitam dekat negatif 5.7. Okey, lepas tu ada tanda. Kalau cikgu buat garis ada jadi huruf B. So lebih besar maksudnya anda panah ke hadapan. Okey, untuk soalan GX lebih kecil daripada negatif 3/5. Okey, negatif 3/5 kat sini. Okey, ni negatif 2/5, negatif 1/5, negatif 4/5 dan ini ialah negatif 1. Okey, so bulat dia tak ada tanda sama dengan kan. So bulat dia putih, lebih kecil. So kalau lebih kecil maksudnya dia bergerak ke belakang. Okey. Dan soalan H. Soalan H sama macam soalan D. Q ni kat belakang. Jadi cikgu tukarkan je dulu. So nak tukarkan dia, awak tengok muncung dia patuk dekat Q. So kat sini pun mesti patuk dekat Q. Okey. So kat sini mulut dekat 7.8 ni pun kalau nak tukar mesti make sure mulut dekat 7.8. Okey, buat garis lurus. 7.8, 7.9, 8.0 dan dua nombor sebelum dia 7.7 dan 7.6. Okey, so perhatikan ni tak ada simbol sama dengan. So bulat dia putih. Okey, dan tengok jadi huruf K lebih kecil, lebih kurang. So maksudnya anak panah dia ke belakang. Okey, seterusnya sifat akas bagi ketaksamaan. Dia sebenarnya lebih kurang macam kita nak memahami ketaksamaan tu lah. Okey, contohlah soalan dia kata A lebih kecil daripada B. Jadi cikgu nak tukarkan je. Okey, kita nak fahamkan kalau A lebih kecil daripada B, maka B lebih besarlah daripada A. Okey, contoh Okey, contoh 6 lebih besar daripada 0. Okey, jadi maka 0 lebih kecil daripada 6. Maksudnya kita nak tukar sahaja ketaksamaan ini. Jadi nak tukarkan kalau A lebih kecil maka B lebih besar. Okey, contoh soalan buku kerja awak. Soalan muka surat 68 soalan 3. Contohlah A 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Jadi kalau cikgu tukarkan 1/2 lebih besarlah daripada 1/3. Okey, untuk soalan B, negatif 3 lebih kecil daripada 0. Jadi 0 lebih kecil, lebih besar daripada negatif 3. Okey, soalan C, 2/2 lebih kecil daripada 3. Jadi 3 lebih besar daripada 2. Maksudnya kita pusing-pusing kod itu je lah. Sama je sebenarnya. Okey, sifat transitif bagi ketaksamaan. Ini soalan ni pun sama macam soalan tadi. Contohlah, A lebih kecil daripada B. B lebih kecil daripada C. Maka, mestilah A lebih kecil daripada C. Kan? Betul tak? Okey, so ni macam soalan buku kerja awak muka surat 68 soalan 2. Okey, contohlah, 2 lebih kecil daripada 6.
6 lebih kecil pula daripada 9. Maka 2 lebih kecil lah daripada 9. Okey, Abu lebih kurus daripada Siti. Siti lebih kurus daripada Ali. Jadi maksudnya Abu lebih kurus lah daripada Ali, kan? Betul tak? Kita bandingkan macam tu je lah. Okey, contoh dia cikgu guna soalan A dan B. Okey, 1/3 lebih kecil daripada 1/2. 1/2 lebih kecil daripada 3/5. Ini bermaksud 1/3 ni mestilah lebih kecil daripada 3/5. Kita nak fahamkan sahaja ketaksamaan ni. Okey, kalau B, -5 lebih kecil daripada -4. -4 lebih kecil daripada -3. Maka ini bermaksud -5 lebih kecil daripada -3. Okey, so sekarang kita tengok penambahan penolakan terhadap ketaksamaan. Okey, ini adalah soalan buku kerja muka surat 69, soalan 1. Okey, contohlah. Cikgu bagi contoh untuk soalan B dan C. Okey, -10 dengan 5. Okey, so -10 lebih kecil lah daripada 5, kan? Okey, so cuba tengok apa berlaku. Okey, -10 dengan 5 ni sama, tapi baris kedua ni cikgu tambahkan dengan -7. Sebab kita nak tengok perubahan kalau tambah dan tolak, kan, terhadap ketaksamaan. Okey, so sekarang ni cikgu tambah sini -7, ini pun cikgu tambah -7. Jadi pun ni lah. Okey, so -10 tolak 7, -17. Okey, kalau sebelah belakang 5 tolak 7, -2. So -17 dengan -2, kalau dibandingkan dia lebih kecil lah, kan? Okey. So, dia ni pula baris ketiga apa berlaku kalau cikgu tambah pula. Okey, -10 tolak dengan tolak jadi tambah lah, kan? -10 tambah 8. -10 tambah 8, -2. 5 tambah 8 ialah 13. Okey, so -2 dengan 13 kalau dibandingkan dia lebih kecil. Okey, so nampak tak? Adakah simbol ketaksamaan tu berubah, bertukar? Tak, kan? Okey. Cuba tengok soalan C pula. Okey, so -6 dengan -12. -6, okey, lebih besar ya daripada -12. Ingat ya, negatif berbeza tau. Sebab kalau cikgu lukiskan garis nombor, okey, cikgu lukiskan garis nombor -6 kat sini. Okey, lepas dia -7. Okey, lepas tu lagi -8, -9. Lagi -10. Maksudnya -12 ni berada kat belakang, kan? Betul tak? Jadi makin ke belakang ni nilai dia semakin lebih kecil. Okey, so -6 lebih besar lah daripada -12. Okey, lepas tu apa berlaku kalau cikgu tambahkan ketaksamaan ni dengan 2? Okey, so -6 tambah 2, -4. Okey, kalau -12 kat belakang ni pun tambah 2 ialah -10. So -4 lebih besar daripada -10 sebab -4 duduk kat depan, kan? -10 berada kat belakang dia. Okey. So -6 yang baris ketiga ni cikgu tolak pula. -6 tolak 3, -9. -12 tolak 3, -15. Okey. So -9 dengan -15, kalau kita bandingkan, -9 lebih besar daripada -15. Okey, jadi perasan tak? Kalau penambahan dan penolakan, adakah simbol ketaksamaan tu akan berubah? Simbol ketaksamaan tidak akan berubah apabila kita melakukan penambahan dan juga penolakan terhadap ketaksamaan. Okey, so pendaraban dan juga pembahagian terhadap ketaksamaan. Okey, kita nak tengok darab dan bahagi terhadap ketaksamaan. Okey, 12 dengan 15. Okey, so 12 dengan 15. 12 dengan 15, 12 lebih kecil daripada 15. Okey, so 12 lebih kecil daripada 15. Okey, apa berlaku kalau cikgu darabkan dengan 9? So, ketaksamaan ni cikgu darabkan dengan 9. So, depan darab 9, belakang pun darab 9. Okey, 12 darab 9, 108. 15 darab 9, 135. Okey, kan? Okey, so 108 adalah lebih kecil daripada 135.
Okey. Apa pula berlaku kalau cikgu bahagikan dengan 3? Okey, 12 bahagi 3, 4. Kat belakang pun cikgu bahagikan dengan 3 juga. 15 bahagi 3, 5. Okey, kalau bandingkan 4 dengan 5, 4 lebih kecil daripada 5. Okey, apa berlaku? Awak perasan tak? Simbol ni tak berubah. Okey, bermaksud simbol ketaksamaan tidak berubah jika didarab ataupun dibahagi dengan nombor positif. Simbol tak akan berubah kalau darab atau bahagi dengan nombor positif. Okey, cuba tengok soalan E. Okey, untuk soalan E, okey, 15, bandingkan dulu 15 dengan 20 yang asal. So, 15 lebih kecil lah daripada 20. Okey, cuba kita perhatikan baris kedua, cikgu darabkan dengan negatif 4. Darab dengan negatif 4, So, 15 darab negatif 4 ialah negatif 60. Okey, so 20 darab negatif 4 ialah negatif 80. Okey, so sekarang bandingkan. Macam mana nak buat perbandingan? So, kalau cikgu start dengan kosong. Okey, negatif 10. Okey, ke belakang negatif 20. Okey, lagi negatif 30. Okey, nampak tak? So, akan jumpa negatif 60 dulu kan? Baru jumpa negatif 80. Maksudnya negatif 60 jumpa dulu. Jadi negatif 60 ni lebih besar daripada negatif 80. Sebab negatif 60 berada kat depan negatif 80. Jadi negatif 60 lebih besar daripada negatif 80. Okey, apa pula berlaku kalau cikgu bahagikan dengan negatif 5 ketaksamaan ni? Okey, 15 bahagikan dengan negatif 5 dapat negatif 3. 20 bahagi negatif 5, negatif 4. Okey, so kalau cikgu buatkan garis nombor, okey, satu garis nombor, okey, start dengan kosong. Okey, negatif 1, negatif 2, okey, jumpa negatif 3, lepas tu negatif 4. Okey, so perasan tak negatif 3 ni berada kat depan negatif 4. Okey, ingat makin bergerak ke belakang, nilai dia semakin kecil. So, maksudnya negatif 3 ni lebih besar daripada negatif 4. Okey, jadi kalau perhatikan, okey, simbol ketaksamaan ni berubah. Okey, bermaksud simbol ketaksamaan akan berubah jika didarab ataupun dibahagi dengan nombor negatif. Okey, sekarang kita tengok yang terakhir. Songsangan terhadap pendaraban. Songsangan ni terhadap pendaraban maksudnya bahagilah. Okey, so jika 3 lebih kecil daripada 5 kan. Okey, so kalau ni darab, kalau bahaginya dia akan jadi 1/3. So 1/3 dia akan songsang lah. Lebih besar daripada 1/5. Okay, kalau contoh soalan B, 10 lebih kecil daripada 12, maka so 10 ni cikgu tukar kepada 1/10, 12 cikgu tukar kepada 1/12, jadi simbol dia pun kita akan songsangkan. Jadi 1/10 ni kalau lebih kecil jadi lebih besar daripada 1/12. Okey, maksudnya simbol ketaksamaan dia akan berubah. Kan? Ni lebih kecil, tukarlah jadi lebih besar. Okey, so kita tengok yang terakhir operasi asas aritmetik. Okey, maksudnya kita nak bentukkan ketaksamaan baharu daripada ketaksamaan yang diberikan dengan melakukan operasi yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, cikgu tunjuk contoh soalan A, C, E dan G. Okey, contoh soalan A, X lebih besar daripada 8. Ini ketaksamaan yang asal. So, kita nak bentuk ketaksamaan baharu dengan operasi tambah 5. Okey, so kalau tambah 5, macam yang kita belajar dalam persamaan linear, kalau kat depan tambah 5, ni kan X lebih besar daripada 8, kat belakang pun tambah 5. Jadi kat belakang dah ada X tambah 5. Okey, ni 8 tambah 5, 13. Jadi X tambah 5 lebih besar daripada 13. Okey, so ni ketaksamaan yang barulah. Okey, soalan C. X lebih kecil atau sama dengan 10. Okey, kita nak bina ketaksamaan baru dengan tolak 3. Jadi X
Kalau kat depan tolak 3, kat belakang pun akan tolak 3. So, kat depan X tolak 3, ni 10 tolak 3, 7. Jadi, X ketaksamaan baru, X tolak 3 lebih kecil atau sama dengan 7. Okey, untuk soalan E, X lebih besar daripada 8. Operasi dia darab 2. Okey, kalau darab 2, kalau kat depan darab 2, kat belakang pun darab 2. X darab 2, 2X, 10 darab 2, 20. Okey, so takkan berubah lah ya. Okey, ingat tadi kita belajar yang akan berubah kalau kita darab ataupun bahagi dengan nombor negatif kan. Okey, untuk soalan G, 5X lebih besar daripada 3. Okey, operasi dia nak bahagikan dengan 5. Okey, so cikgu bahagikan yang depan dengan 5, kat belakang pun bahagikan dengan 5. So, nanti kat sini kita boleh potong. Maka kat depan tinggal X lebih besar daripada 3/5. Okey? So, ingat ini nanti bahagian ni kita akan banyak guna dalam subtopik 7.2 nanti, iaitu ketaksamaan linear. Okey? Okey, itu sahaja untuk subtopik ketaksamaan. Okey, apa yang penting ialah yang pertama awak kena kenal simbol lebih kecil, lebih besar. Kan macam mana nak kenal, nak bezakan, kita akan letak palang kat depan. Kalau jadi huruf B maksudnya lebih besar. Kalau jadi huruf K lebih kurang ataupun lebih kecil lah tu. Okey, kemudian ada pula simbol sama dengan, ada tanda sama, satu palang kat bawah dia kan. Beza dia bulat putih dengan bulat hitam tadi. Dan lagi satu ialah kalau kita bahagikan, ini awak kena alert kalau awak bahagikan dengan nombor negatif ataupun darab dengan nombor negatif, dia akan, simbol ketaksamaan tu akan disongsangkan, diterbalik. Kan? Kalau lebih kecil akan jadi lebih besar. Itu 3 benda yang awak perlu alert pada subtopik ini untuk memudahkan kita belajar subtopik yang baru pada minggu depan, iaitu ketaksamaan linear. Okey, itu sahaja. Stay safe. Assalamualaikum.